Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saudara. Kita jumpa lagi dalam ruang bicara dan pastinya kita akan bicarakan tentang isu-isu semasa yang cukup penting demi kepentingan agama bangsa dan negara. Dan seharusnya kita nilai kita sebagai rakyat Malaysia memerlukan dalam keadaan aman dan damai kerana negara yang kita cinta ini tidak perlu diselitkan dengan soal-soal yang boleh menjahanamkan keamanan. Bayangkanlah perjuangan yang telah pun diterapkan oleh pejuang-pejuang terdahulu meletakkan negara kita dalam keadaan aman. Tiba-tiba kita letakkan suatu perkara yang boleh menghilangkan rasa aman dan damai itu. Ini perkara yang harus kita elakkan. Darah dan air mata yang diperjuangkan sebelum ini tidak bererti kalau kita tangan-tangan nakal ini menggoyang dan merosakkan negara yang kita cintai. Baik, hari ini kita akan berbicara mengenai ketenteraman awam dan anda yang sudah pasti akan membicarakan soal-soal keselamatan. Dan saya cukup berbesar hati berhadapan dengan tetamu yang cukup dihormati. Yang berbahagia Datuk Seri Saleh Mat Rashid, pengarah KDNKA Bukit Aman yang sibuk tetapi masih meluangkan masa untuk bersama kita di ruang bicara. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih. Saya pun rasa gemetar juga nak interrogate Datuk Seri malam ni. Baik, kita lihat bahawa satu perkara yang harus kita ambil kira Datuk Seri. Semua sayangkan negara kita Malaysia. Tetapi masih ada yang merasakan bahawa keadaan aman ini dirosakkan dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya seperti yang digembar-gemburkan sejak akhir-akhir ini, Datuk Seri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya nak mengucapkan ribuan terima kasih khususnya kepada TV Bernama yang menjemput saya pada malam ini. Dan topik yang akan kita bicarakan pada malam ini adalah cukup penting sebenarnya, iaitu ketenteraman dan anda. Berkemungkinan besar juga rakyat belum mengetahui dengan secara lebih detail apa itu ketenteraman dan juga undang-undang yang berkaitan. Jadi seperti mana yang saudara maklum tadi, kita dapat ataupun mengikuti daripada sekarang ini ada tangan-tangan yang tertentu yang ingin menggugatkan keselamatan dan ketenteraman awam khususnya di Malaysia ini. Dan alhamdulillah kita lihat sekarang Malaysia ni sekarang dalam keadaan yang begitu selamat, tenteram dan begitu baik sekali. Dan ini juga kita dapati bahawa daripada ekonominya, sebab bila kita bercakap berkenaan ekonomi, dia memerlukan keselamatan dan ketenteraman awam. Begitulah ini kita melihatkan bahawa kita mesti mengukuhkan ataupun kita mesti mengekalkan keadaan keselamatan dan ketenteraman awam sentiasa terjamin. Ini boleh memberi salah satunya saya anggap di sini pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Kalau pelabur-pelabur asing yang datang yang melabur ke negara kita, dia melihat daripada aspek yang utama ialah keselamatan. Kalau ini dapat jaminan, saya rasa negara Malaysia kita yang ada sekarang ini akan lebih makmur lagi dengan pelabur-pelabur asing dan bertambahnya ekonomi kita yang lebih mampan dan lebih cemerlang. Dan ini perkara yang patut semua rakyat mesti bersatu untuk menentukan keselamatan dan kesejahteraan sentiasa terjamin. Dan sudah tentu pasukan polis diraja Malaysia adalah merupakan agensi utama yang memainkan peranan untuk menentukan keselamatan dan ketenteraman awam ini. Seperkara yang menarik mengenai Datuk Seri Saleh ni, beliau merupakan salah seorang pengarah yang naik daripada bawah, yang merasa pahit maung sebagai seorang anggota polis, dan inilah yang dibekalkan kepada beliau pengalaman untuk menangani masalah ketenteraman. Saya rasa ini bertepatan dengan apa yang telah pun diputuskan oleh PDRM. Datuk Seri, saya nak terus kepada apa yang dibincangkan sekarang ini menerusi laman-laman web, media alternatif dan sebagainya, menyatakan bahawa 31 bulan Disember ini diwar-warkan sebagai tarikh untuk menggugat dan menjatuhkan kerajaan. Ini satu perkara yang harus kita pandang serius walaupun perkara itu belum pasti lagi. Bagaimana persiapan polis dalam hal ini, itu sih? Dalam hal ini memang kita pasti bahawa tindakan-tindakan yang akan menjejaskan ketenteraman awam ini akan sentiasa berlaku oleh tangan-tangan yang seperti mana saudara katakan tadi, yang mempunyai matlamat yang tersembunyi. Dan rakyat patut tahu dan sedar bahawa ini adalah tindakan-tindakan yang boleh
meruntuhkan keharmonian dan juga keselamatan dan ketenteraman khususnya di negara Malaysia kita ini. Dan bagi pihak polis, kami sentiasa bersedia. Yang pertamanya, kita mempunyai untuk mendapatkan maklumat-maklumat dari masa ke semasa. Kita pantau. Sama ada daripada mana juga kita akan dapat maklumat ini. Dan ini di antaranya yang kita akan gabungkan, apa juga tindakan yang kita akan ambil oleh pihak polis, kita akan berdasarkan kepada maklumat. Dari apa yang kita lihat sekarang, kerajaan Malaysia telah pun meluluskan satu undang-undang, iaitu Undang-Undang Perhimpunan Aman yang telah pun diluluskan. Apa? Dan ini saya rasa kita kena patuhi. Setiap undang-undang, peraturan yang dibuat oleh kerajaan, bukan kerajaan yang buat, bahkan daripada rakyat sendiri, undang-undang itu dikendaki oleh rakyat, digubalkan di parlimen dan diluluskan. Dan pihak polis akan menguatkuasakan undang-undang itu. Inilah yang saya katakan tadi, berdasarkan kepada maklumat. Dan apa yang ada juga undang-undang yang ada berkaitan dengan ketenteraman awam dan keselamatan, pihak polis akan laksanakan. Kami akan tumpukan perkara ini dan kami akan menentukan bahawa tidak ada tindak tanduk yang boleh menggugatkan keselamatan dan ketenteraman awam. Itu cukup penting, Datuk Sri. Itu yang cukup penting. Baik, kita ada pemanggil kabarnya di talian. Hello. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Haji Dahlan. Ya, dari Kuala Lumpur. Minta maaf, tunggu lama sikit. Tanya Datuk Seri, berkaitan dengan ketenteraman awam, yang sekarang ni masyarakat yang tergugat sekali adalah dari segi jenayah, iaitu yang ditimbulkan oleh awang-awang hitam. Tapi daripada pekerja di Bangladesh, Pakistan tu amat tenteram sikit, dia bekerja ikut disiplin. Tapi yang awang-awang hitam ni sebanyak sangatlah yang kita tak dapat nak kawal. Terima kasih. Minta komen dari Datuk. Baik, Haji Dahlan, Datuk Sri akan jawab selepas ni. Tunggu depan TV kerana kita bicarakan tu tentang ketenteraman awam yang perlu disegerakan ini. InsyaAllah Datuk Sri akan jawab di penghujung nanti. Kalau kita lihat, Datuk Sri, soalnya sekarang ni, kadang-kadang rakyat telah termakan dengan provokasi puak-puak tertentu yang lebih berhajat untuk orang kata menolak soal sistem demokrasi yang diamalkan di negara kita. Jadi pesanan Datuk Sri kepada puak-puak ini kerana polis sentiasa peka dalam hal ini. Dalam masalah provokasi ini sentiasa berlaku. Dan kami pihak polis kita pantau. Dan sekiranya ini provokasi berlaku, kita akan jalankan siasatan. Laporan polis akan dibuat secara rasminya, kita akan jalan dalam siasatan. Bahkan di dalam kanun kesiasatan itu sendiri ada mengatakan ada satu kesalahan di mana ada mana-mana orang yang cuba untuk meruntuhkan soal demokrasi yang kita adakan di Malaysia ini. Dan kita boleh ambil tindakan mengikut undang-undang. Jadi masalah yang ada sekarang ini, orang-orang yang tertentu ini memulakannya itu dengan ada matlamat di belakangnya. Matlamat yang saya rasa matlamat yang tak elok, matlamat yang negatif. So, dan kadang-kala kita melihat ramai orang yang akan terperangkap disebabkan maklumat-maklumat yang tidak tepat, ataupun maklumat-maklumat yang palsu. Ini dah di antaranya cara-cara orang-orang yang tertentu ini exploitkan isu ini. Dia memberikan maklumat-maklumat yang tak benar. Dia mengatakan benda-benda yang tidak benar, dan dia boleh menyeru orang-orang ini untuk bersama-sama dengan dia untuk mencapai matlamat dia. Ini yang kita takut sekarang ni. Kita takut rakyat terperangkap dengan maklumat yang silap, ataupun dengan apa juga yang sebenarnya berlaku tak disampaikan kepada orang-orang yang tertentu ini, yang mana akhirnya mereka akan menyokong kepada tindakan-tindakan yang negatif ini. Baik, kepada anda yang ingin bersama kami di Bernama TV ketika ini secara langsung, anda boleh telefon kami di talian 03-2059-4624 ataupun 4625. Lontarkan apa saja asalkan bahasa yang kita utarakan itu beradab dan penuh sopan, kerana kita berbicara tentang kepentingan agama, bangsa dan negara. Baik, Datuk Sri, seperkara yang dihebahkan, dicakapkan di laman-laman web mengatakan bahawa pihak polis seolah-olah menjadi pro kerajaan dalam banyak hal. Asalkan menangkap berlaku rusuhan ataupun perhimpunan, yang jadi mangsa adalah pemimpin pembangkang. Jadi ini saya kena tanya juga, Datuk Sri.
biasalah. Apa juga tindakan yang diambil oleh pihak polis tu, ada orang yang tak puas hati. Tetapi saya pasti di sini, apa juga tindakan yang diambil oleh pihak polis adalah berdasarkan kepada undang-undang yang sedia ada dan juga peraturan. Dan kami juga memudayakan ataupun mengikut apa dia standard operation procedure yang kita nak melaksanakan. Ini kita tak boleh ketepikan. Dan kita kena sedar bahawa perhimpunan ini adalah merupakan sesuatu yang dibolehkan oleh kerajaan. Itu sebabnya diwujudkan undang-undang perhimpunan aman. Jadi untuk memberikan kepada rakyat untuk bersuara, bebas bersuara, kita letakkan undang-undang ini supaya mereka ikut dan kerajaan bagi untuk dia orang bersuara. Tetapi mesti mengikut undang-undang yang ditetapkan. Mana kata kebebasan untuk bersuara. Dalam perlembagaan sendiri mengatakan lain. Tetapi harus kita ingat bahawa kebebasan yang dibagi ada hadnya. Terutama sekali mengenai keselamatan. Kalau tidak ada had, jadi habislah rosak keselamatan sendiri. Itu saya rasa sekarang rakyat kena faham. Dan kerajaan pun memang dah faham sangat. Kita banyak mengatakan bahawa kita beri peluang kepada rakyat untuk bercakap. Hak asasi mereka manusia boleh dipraktikkan selaras dengan perlembagaan. Tetapi mesti mengikut undang-undang yang telah pun dibuat. Tak bolehlah melangkaui undang-undang. Betul. Jadi kalau dah ada Akta Perhimpunan Aman, saya ingat tak ada masalah. Sebab dalam Akta Perhimpunan Aman ini dia ada 3 perkara yang besar dalam akta ini. Yang pertamanya ialah kita melihat siapa yang nak menganjur itu dia ada tanggungjawab dia. Kemudian yang kedua tu siapa juga yang menghadirkan diri dalam perhimpunan itu ada tanggungjawab. Dan polis sendiri pun digariskan dalam tanggungjawab ini. Ini yang saya katakan, ketiga-tiga perkara ini yang mesti rakyat faham. Dan tahu apakah itu Akta Perhimpunan Aman sudah tahun 2012. Kalau semua orang ikut peraturan ataupun cara yang diberi kepada undang-undang, selamat semua, tak jadi masalah. Baik, kita ada pemanggil dari Ipoh rasanya, Datuk Seri. Ramai minat Datuk Seri malam ni. Halo. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi, silakan. Nak tanya sikit, kalau kita ada Akta 303 perkara perhimpunan aman tu, sebab kita tengok banyak tempat-tempat yang aman. Contohnya di Tyson pun aman juga. Jadi kalau kita bagi, sebab apa tentang perhimpunan tu berkemungkinan kadang-kadang ada tak puas hati tentang kenaikan harga apa. Jadi kalau kita nak protest, kadang-kadang tak ada pengisian dalam surat khabar. Jadi apa bentuk, kalau kita bagi polis jaga dengan elok, rasanya tak ada probo, insyaAllah. Itu yang benda yang selalu menjadikan rakyat tu sedih dengan mahalnya barang nak naik. Jadi bentuk mana rakyat nak maklumkan? Kesusahan rakyat pun kena kira juga dengan LRT nak naik ini. Baik. Itu saja Encik Mohtar. Terima kasih. Datuk Seri akan cakap ataupun jawab soalan yang timbulkan selepas ini. Kerana kita nak berehat seketika, kembali nanti kita akan terus berbicara mengenai ketenteraman awam dan anda jangan ke mana-mana.